Tuan-puan, terima kasih kepada Ananis dan juga MPIC kerana menjemput AKPK ke sini pagi ini. Okey, biar saya share slide dulu. Saya tidak dibenarkan share slide. Ada bagi kebenaran? Anis? Okey, sekejap ya Puan. Okey, sementara itu kita tunggu pihak urus setia Anis. Okey, memang boleh share slide. Okey, dah boleh dah. Boleh. Host, okey. Okey. Selamat pagi tuan-tuan dan puan-puan. Selamat datang kepada taklimat mengharungi cabaran oleh AKPK yang diuruskan oleh Ananis dan juga MPIC. Terima kasihlah ya. Di sini saya cuma nak berkongsi tentang cabaran yang mungkin akan anda hadapi dalam tempoh pandemik ini. Cabaran dari segi bukan saja kepada pengurusan kewangan kita, malah mungkin kepada mental kita juga ya. Kerana kita tunggu ya. Saya sekarang ialah host Ananis. Puan co-host. Oh, okey. Jadi saya akan saya takkan hiraukan semua ping yang nak minta masuk tu ya. Okey, tak apa. Okey. Alright. Okey. Semua ping tu tengah masuk ni Kita tunggu dulu. Saya pula dengar ping sekarang Okey. Jadi sedikit tentang saya. Kalau anda ada soalan sebelum itu, silalah guna chat box yang ada untuk tujukan soalan anda di sana. Okey, bila sempat nanti saya pergi tengok, okey, dan jangan risau, hujung sesi nanti kita masih ada satu sesi soal jawab untuk kita lihat soalan yang anda ada dan juga bagi jawapannya supaya bolehlah dengan perkongsian yang lebih ini anda boleh belajar dengan lebih banyak lagi. Okey. Jadi saya galakkan interaksi dua hala. Janganlah dengar saya seorang kat sini je. Bagilah soalan anda yang ada kerana dengan soalan lagi banyak kita belajar. Okey, jadi tentang saya sedikit, saya adalah Puan Tung, okey, seorang penolong pengurus AKPK Ipoh dan juga telah bertugas di AKPK Ipoh selama 13 tahun lah. Jadi berbagailah pengalaman yang saya ada berdasarkan perkongsian pelanggan. Jadi kalau sempat saya pun nak berkongsi sedikit kisah benar pelanggan saya untuk dijadikan teladan anda semua supaya bolehlah kita tahu apalah kesilapannya yang umumnya seseorang akan lakukan dari segi pengurusan kewangan, dan kita kalau boleh nak elakkan kesilapan yang sama kerana kita nak gunakan peruntukan kita punya sumber ni kepada tempat yang lebih produktif daripada nak membetulkan kesilapan. Betul? Okey, saya adalah juga seorang perancang kewangan berdaftar MFPC dan telah ada beberapa tahun pengalaman di sektor perbankan jugalah ya. Jadi AKPK ditubuhkan dengan tujuan nak tunggu saya pointer dulu. Supaya kita nak amalkan pengurusan kewangan berhemat sebagai budaya hidup. Jadi harap dengan taklimat pagi ini, sedikit anda dapat pengetahuan untuk nak buat perubahan dari segi perancangan kewangan anda ke arah kewangan yang lebih berhemat. Okey.
Jadi memang kita mungkin akan rasa tercabar dalam tempoh ini ya, kerana sebab pandemik kan. Kita yang selalunya sebelum ni tak perlu pakai mask, sekarang pun sentiasa kena pakai mask. Kecuali kita berseorangan dalam bilik macam saya ni lah ya. Dan mungkin atas sebab pandemik kita sudah ada banyak kekangan dari segi sosial dan juga ada sedikit cabaran dari segi ekonomi, kerana yang sebelum ini mungkin kita ada buat sedikit pelaburan ke ataupun ada buat part time ke, tapi atas sebab pandemik, MCO sebelum ini, jadi sebelum ni yang part time ada pun sudah tak ada contohnya ataupun ahli keluarga kami, pasangan yang hilang kerja ke, walaupun anda tak ada terjejas ya dari segi kerja anda, okey, bersyukur, tapi namun mungkin pasangan kita terjejas ya. Jadi itu yang menyebabkan keadaan hidup kita semakin tertekan walaupun kita tengah memasuki tempoh endemik. Tapi jadi kerana mereka kata ya, kekuatan mental itu adalah langkah pertama dalam mengharungi cabaran. Kalau mental kita tak kuat, benda yang seterusnya memang tak dapat nak buat lah, kerana kita sudah tak ada daya tenaga, tak ada inisiatif nak buat benda-benda untuk buat perubahan ya, ataupun nak buat penyelesaian. Jadi kita pertama kena ada kekuatan mental terlebih dahulu. Jadi macam mana nak adakan kekuatan mental? Kena ada kesyukuran dalam diri kita. Jadi kita kena fikir, okey, walaupun saya hilang kerja, tapi apa benda yang kita boleh bersyukur? Contohnya kalau kita ada kesihatan. Kesihatan itu memang sekarang sangat berharga ya, tak berbanding nilainya. Jangan kata banyak duit tapi kesihatan kalau tak ada, itu pun satu cabaran juga. Mungkin kesihatan kita yang selalu mungkin kita abaikan, sekarang inilah tempat kita nak bersyukur ya. Ataupun kalau kita contohnya boleh berjalan, setengah orang berjalan pun tak boleh. Jadi benda-benda yang mungkin selalu kita pandang rendah ya, mungkin kita bolehlah sekarang fikir balik apakah kesyukuran yang kita ada dalam hidup kita supaya dia boleh membawa kita pada jalan kemudahan. Jadi dengan adanya kekuatan mental, barulah boleh kita teruskan bagaimana nak mengharungi cabaran dari segi kewangan. Kerana hari ini saya akan lebih kepada kewangan ya. Namun ada juga sedikit saya nak share. Adakah anda stres atau letih sekarang? Mungkin baru makan pagi ya, belum lagi letih. Kalau dah lepas lunch lain cerita lah. Tapi stres pula macam mana? Bukan just stres dari segi kewangan, stres kerja ke, stres rumah tangga ke, stres kerja rumah anak ke, apa-apa stres jugalah. Ada tak stres? Mungkin anda boleh berkongsi dengan saya dengan chat box tu. Kalau anda stres, anda type 1 kat sana. Okay. Kalau anda stres stres type 1. Kalau tidak, type 0. Maka kita tengok berapa yang tidak, berapa yang ada. Okay. Ui, bagusnya. Semua tak stres Okay. Betul ke tak ni? Memang langsung tak ada stres ya? Stres rumah tangga pun tak ada, stres kewangan tak ada, stres tempat kerja pun tak ada, ataupun stres nak buat kerja rumah anak ya dalam tempoh MCO kan. Perempuan pula stres nak memasak sepanjang tempoh MCO kat dapur tu Okay. Ada yang ada yang tak ada. Okey, bagus. Okey. Jadi kita nampak ada pula tak ada. Jadi kalau tak ada stres, oh bagus. Itu juga satu kesyukuran ya. Ada pula benda lain yang keluar guys, saya tengok Ada 2 pula je Saiful. 2 tu apa? Double stress ke tu? Stres fikir nak masak apa Betul. Saya pun stres sebenarnya. Saya bukan jenis yang suka memasak. Okay, tapi tempoh MCO memang membuatkan saya suka tak suka memang kena pick up lah sedikit kemahiran memasak kerana tak ada pilihan, semua kena block kan. Tapi yelah macam-macam stres setiap orang dia punya stres perlainan. Macam kalau kita kata memasak, untuk Nur Azrin dengan saya stres, tapi untuk ibu I tak stres. Semua resepi dalam dia punya otak dalam dia punya ingatan, tapi untuk I pula stres. Jadi setiap orang punya kemahiran, dia punya
dorongannya tak sama. Jadi mungkin ya kalau kita fikir adakah saya stres ke tidak, kita cuba buat empat aktiviti ni ya. Okey, kita luangkan sedikit masa tapi taklah masa yang panjang. Okey, jom relax secara 4T dulu. Jadi kalau saya tak tahu saya stres ke tak ya, cuba buat cara 4T ni. Lepas kita buat cara 4T ni, apa yang anda rasa? Sama ada anda rasa lebih relax ke ataupun sama je. Okey, jom kita buat ya. Kalau kita ada apa-apa yang kena buat lepas ceramah ni, taklimat ni, kita ketepikan dulu, letak, put aside. Jangan ingatkan dia ya. Kita berhentikan seketika semua dalam minda kita, okey, melainkan kecemasan lah. Kalau ada api tengah nak bakar, okey, jangan berhenti berfikir tentang api tu, terus nak larikan diri ya. Tapi kalau tidak, okey, kita cari tempat yang sesuai, duduk dengan postur badan yang selesa. Okey, lepas tu kita tarik nafas. Okey, kita tarik nafas panjang. You rasa udara tu masuk you punya hidung, okey, melalui saluran pernafasan keluar daripada mulut anda. Okey, jadi pastilah dah buat satu kitaran badan kita ya. Jadi cuba tarik nafas keluar daripada mulut, dan bila kita buat macam ni 5 kali ya, dia akan rasa dah relax sikit, dah tenteram sikit. Okey, jadi badan kita sudah dalam keadaan yang lebih tenteram, pula kita fokus ke minda kita, berterima kasih dengan apa yang kita ada. Fikir pula apa hikmahnya yang kita ada ya, yang kita boleh belajar daripada apa yang berlaku di dalam situasi hidup kita. Okey, apa pula benda yang kita selalu mungkin tak terfikir nak berterima kasih. Berterima kasih kita bangun pagi ini, ada lagi sehari dalam hidup kita. Berterima kasih boleh tidur malam lena, kerana boleh tidur lena pun satu kebahagiaan ya. Banyak orang yang tak boleh tidur waktu malam sampai ada insomnia contohnya. Jadi kita berterima kasih, okey, dalam hidup kita, dan dia akan rasa tenang. Okey, tenang ketika ini kerana badan kita pun sudah dalam keadaan yang selesa, kita sudah dalam rasa yang lebih tenang, dan anda boleh lebih fokus untuk teruskan tugasan dan rancang kewangan dengan tenang. Okey, jadi harap cara 4T ni ya sedikit sebanyak boleh membantu anda. Tak percaya anda cuba nanti ya. Puan Tung, ada Puan Andy Azlina dan Nur Azrin ada angkat tangan ni. Kemungkinan mereka nak bertanya soalan ke? Terima kasih Anis. Okey, jom tanya apa soalan anda ada. Puan Azrin, Puan Azlina, ada tak nak tanya soalan ni? Ke mereka tersalah? Tertekan. Kesal angkat tangan. Okay, mungkin cara 4T tu sangat memuja ya. Cara 4T kan. Okey, jadi kalau tertekan. Okey, tak apa. Okey, baik. Test je. Boleh dah bersedia dah nak ada soalan ya, Nur Azrin ya. Bagus. Okey, nanti saya expect satu soalan dari Azrin ya. Okey, dan juga Safwan. Dah angkat tak boleh patah balik dah ya. Sediakan soalan nanti. Okey, baik, kita masuk ke 7 langkah dalam mengharungi cabaran. Okey, kerana cabaran ni memang ada dah dalam hidup kita. Jangan kata pandemik lah. Sebelum pandemik memang ada dah. Okey, kerana setiap orang pun ada cabaran. Tapi dari segi pagi ini saya akan fokus kepada bagaimana nak mengharungi cabaran kewangan dalam hidup kita ya. Apatah dengan pandemik ini membuatkan dia punya impak berlipat ganda. Jadi pertama, dalam langkah kita ni, kita kena kenali sumber pendapatan. Sebelum kita nak pergi berperang, kita kena tengok apa stok peluru dengan bom yang kita ada dulu. Jadi kalau kita rasa tercabar sekarang, maka kita kena fikir berapa yang saya dapat sebenarnya. Jadi pendapatan ni terdiri daripada 2, aktif dan pasif. Jadi bila tuan-puan pergi kerja dengan yang pekerja awam, sebagai pekerja awam ini, anda adalah pekerja aktif sebenarnya. Aktif artinya anda bangun, masuk kerja pukul 9 hingga pukul 5 contohnya. Isnin hingga Jumaat, okey, sepanjang bulan tersebut, bila masuk hari bulan 25 barulah gaji tu masuk. Itulah pendapatan aktif. Anda kena curahkan sepenuh usaha anda, masa anda, tenaga, baru gaji masuk hujung bulan. Itu aktif. Jadi kalau kita sudah ada pendapatan aktif, jangan kita pula
rasa puas hati dengan benda tu je. Kerana kita kena fikir pula bagaimana cara saya nak wujudkan pendapatan pasif saya. Kerana pendapatan aktif ya tuan-puan, dua fakta tentang pendapatan ni yang kita kena tahu. Pertama, pendapatan aktif memang tak cukup. Kalau anda baru saja masuk kerja sebagai seorang yang single, memang tak ada anak, tak ada pasangan, tak ada rumah tangga, memang rasanya cukup. Okay? Tapi apabila kita pula tambah kita punya aset ya, contohnya nak beli rumah, nak beli kereta, ataupun ibu bapa dah uzur, kena jaga dia. Lepas tu pula berkahwin, anak pula keluar. Jadi itu semua akan menambah beban kewangan kepada kita. Anda akan rasa lambat laun ya, pendapatan aktif sudah tak cukup. Jadi tak pernah saya dengar orang kata oh gaji saya dah cukup, majikan tolong jangan lagi naikkan gaji saya. Tak ada. Memang selalu kita mengharapkan gaji naik. Kerana bila gaji naik, kita pula kos harga hidup naik. Okay? Kalau kos harga hidup tak naik pula, kita punya kehendak pula naik. Jadi itu semua kita kena uruskan dengan baik. Jadi sedangkan kita tahu pendapatan aktif tak cukup, itu yang kita kena bina pendapatan pasif. Kedua, fakta tentang pendapatan aktif ialah tuan-puan, tiada majikan di dunia ini yang akan mengupah kita dengan tujuan nak buat kita kaya. Kalau ada majikan macam ni bagi tahu I terus saya letak jawatan sebagai kaunselor, saya masuk syarikat tu kerja beberapa tahun kaya raya. Tadi tak ada. Kerana selalunya contohnya kerajaan mengupah anda dengan tujuan anda boleh mencapai objektif jabatan untuk kebaikan komuniti. Ataupun kalau pekerja swasta, anda dengan objektif bos upah anda kerana dia nak kaya lah kan. Jadi macam mana pula kalau you nak kaya? Kalau nak kaya, bukan kata nak berbilion-bilion kita punya nilai harta bersih, cuma setakat ada cukup, aliran tunai, cukup kewangan untuk mencapai objektif hidup kita, maka kita kena bina pendapatan pasif. Jadi pendapatan pasif, apa contohnya? Contohnya mungkin kalau anda ada sebuah bilik ekstra, sewakan bilik tu, keluar boleh dah letak sedikit pendapatan pasif, tak perlu anda pergi menjenguk muka penyewa tu tiap hari kan. Ataupun kalau katakan anda ada labur dalam ASB ke, labur dalam pelaburan untuk dapat lebihan pendapatan selain pendapatan anda makan gaji ni bagus juga. Jadi fikirlah apa bakat anda, apa hobi anda yang boleh digunakan untuk menjana pendapatan pasif supaya kita lebihkan lagi pendapatan. Jadi jangan kata tak boleh. Kita jangan biarkan kata tak boleh tu membuatkan kita berhenti serta-merta, langsung tak nak fikir cara lain. Jadi kita adakan minda yang positif seperti yang saya kata tadi. Jadi bersyukur dengan apa yang kita ada, lepas tu kita fikir cara macam mana nak binakan pendapatan pasif kita. Jadi kita dah kenali sumber pendapatan kita, dah tahu berapa yang saya dapat setiap bulan. Maka kita kena utamakan, langkah kedua kita utamakan perbelanjaan penting. Kerana kalau kita rasa pendapatan sekarang saya tak cukup lah, kalau tak cukup maka kita tengok balik daripada perbelanjaan yang saya ada setiap bulan ni, apa yang boleh saya tolak, apa yang boleh saya kurangkan, apa yang boleh saya silih gantikan supaya saya mungkin boleh kurangkan kos perbelanjaan saya. Jadi perbelanjaan kita ni terdiri daripada 3 jenis. Kalau setiap kali anda belanja, mungkin anda boleh buat kategori dia. Pertama, perbelanjaan tetap adalah perbelanjaan yang memang kita kena belanja tetap setiap bulan, perlu untuk hidup. Contohnya kalau kita kena bayar ansuran rumah, ansuran kereta, itu memang kena bayar. Kalau tak bayar, tak ada tempat tinggal nak hidup kan. Kalau tak bayar kereta, tak ada kereta nak pergi kerja. Jadi itu memang perlu untuk hidup dan amount dia tetap setiap bulan. Perbelanjaan berubah-ubah adalah perbelanjaan yang memang perlu untuk hidup juga, tapi amount dia berubah-ubah setiap bulan. Contoh, makanan, bil, petrol. 3 benda ni memang kita kena belanjakan, tapi amount dia berubah-ubah setiap bulan, perlu untuk hidup juga. Perbelanjaan budi bicara ni adalah perbelanjaan yang perlu kita kawal dengan ketat, kerana perbelanjaan budi bicara ni tak perlu untuk hidup, tapi dia bagi dalam hidup. Contohnya merokok, ataupun pergi melancong, beli hadiah untuk orang tersayang. Semua ni kalau tak buat kita takkan mati, tapi kita tak syok sangat lah, betul? Jadi antara 3 ni tuan-puan, saya nak ingatkan kita kena kurangkan budi bicara, kerana kalau tidak nafsu kita tak terhad. Nafsu manusia selalunya bertambah. Fikir balik dulu masa kecil kan,
Ibu bapa bagi gula-gula 2 biji pun dah gembira dah. Satu aiskrim pun dah gembira dah. Sekarang kita bukan satu aiskrim gembira. Kita nak tengok aiskrim tu jenama apa pula kan? Sama ada jenama wall yang 2-3 ringgit ke, ataupun nak jenama lau-lau kan, Aeon tu ke, ataupun nak jenama jenis Baskin Robbins ke. Tengok, manusia memang akan semakin bertambah nafsu kalau kita tak dikawal. Maka kita kena pastikan kita tengok apa yang kita ada, kita kena belanja ikut apa yang kita ada. Kalau gaji dalam 5,000 contohnya, belanja 4,500. Kenapa? Nanti saya bagi tahu. Kalau gaji 2,000, jangan pula kita pergi belanja 2,500. Kita kena dah tengok, kenali sumber pendapatan kita tadi, kita kena pastikan perbelanjaan kita kurang daripada 2,000 lah pendapatan kita. Kalau memang pendapatan anda banyak, saya taklah pergi sekat perbelanjaan anda kan, kontrol ini tak boleh, itu tak boleh kerana memang pendapatan banyak. Tapi kalau tidak, kita cuba kawal diri, belanja ikut apa yang ada dulu. Apabila pendapatan dah bertambah, baru anda pertimbangkan sama ada nak tambah lebih kepada perbelanjaan ke, atau nak tambah lebih kepada maklumat kewangannya. Okey, jadi kita dah kenali ya. Okey, mana perbelanjaan yang saya nak utamakan, mana yang mungkin saya nak kurangkan. Okey, anda artinya mungkin sudah ada plan ya. Sudah ada plan, okey, bulan depan saya nak tolak yang ni, saya nak silih gantikan benda ni dengan benda lain lebih murah, ataupun saya nak kurangkan perbelanjaan ini supaya kerana dalam keadaan tempoh yang terjabar ini, saya nak pastikan saya punya kewangan ni betul dulu dengan belanja dengan apa yang saya mampu. Jadi kalau kita dah ada plan, kita kena pergi laksanakan lah. Jangan-jangan dah buat plan banyak-banyak, dah buat proposal 10 keping kertas tu tapi kita tak buat. Kita tak hantar contohnya, ataupun kita langsung tak laksanakan. Maka kita kena pergi laksanakan. Apabila kita laksanakan, mungkin kita kena catat ya setiap perbelanjaan. Kalau tidak, mana kita nak ingat. Okey? Mungkin saya bagi aktiviti ini dulu kepada anda. Anda tengok gambar ini, ingat, okey? Lepas tu saya akan tanya anda, apakah contohnya warna bakul ini? Apa ni tak? Apa warna bakul ni? Kita tengok chat pula ya. Ada soalan dah saya nampak. Okey, nanti saya jawab Bakul saving. Okey, warna bakul. Selalu fal. Betul. Nok Azrin ya, patut catat. Kalau tak, tulis lain, beli lain ya. Kalau tak catat langsung semua akan terbabas dah Azrin. Okey, nama dia kata bakul warna merah. Bagus ni. Masih ingat ya. Bagus. Okey. Maka basikal warna apa ni? Hebatnya tuan-puan ya. Betul lah, warna pink lah. Saya tak percaya ni. Okey, maka apa warna baju ni? Wish, hebat lah. Ada print screen ke tak anda-anda semua ni? Basikal pink, baju kuning. Wih, hebat lah. Betul. MPIC punya orang semua ni hebat-hebat belaka. Tak ingat nak print screen. Betul pun, Kamisa itu cara yang betul. Okey. Jangan semua yang selainnya buat print screen Okey. Biar saya lihat dulu, pergi balik screen I dulu Okey. Betul memang baju kuning. Okey, Tanya. Apa warna topi budak ni? Ungu. Warna topi warna apa tu? Topi orange. Okey, merah. Biru. Tengok macam-macam dah keluar. Hijau, lupa. Okey. Jawapan dia. Mana ada topi? Terkena dah Rabun. Aduh. Okey, last. Apa benda ni Apa yang ada kat sini? Burung. Mini love. Okey, love, sun. Tak ada apa-apa. Okey. Ingatkan macam topi kan?
kuda. Fadil. Fadil dengan Hairul, mana ada kuda kat angkasa tu. Okey, tak ada apa-apa. Adalah. Ada, memang Mini Love. Tadi yang cakap Mini Love tu betul. Okey, tapi anda nampak tadi baru je anda tengok gambar ni dalam beberapa saat je. Okey, memang ada ingat, tapi lepas bila tanya banyak lagi mulalah macam-macam keluar, betul? Jadi kalau kita nak buat bajet bila kita baru saja nak buat pelan baru ni, okey, contohnya kalau anda tak pernah buat bajet langsung, kalau selalu tertanya-tanya, mana perginya duit saya kenapa duit saya tak cukup saya nasihatkan buat bajet dulu, okey, buat bajet, lepas tu kita catat perbelanjaan kita. Bukannya saya suruh anda catat seumur hidup, saya pun tak boleh nak buat, tapi kalau dah buat bajet, dah buat rancangan, dah buat pelan, okey, cuba catat 3 bulan anda punya perbelanjaan supaya kita nak tengok daripada apa yang saya pelan dengan apa yang memang berlaku, betul tak? Memang selari tak dengan apa yang saya rancangkan? Kalau tidak, mana yang saya terbelanja lebih? Kerana bila ada rekod, baru kita boleh bandingkan. Kalau tak, semua kat sini kita bukannya CPU. Itu pun kalau sini kalau kita nampak benda bersinar-sinar depan mata, kat mana-mana pasar raya, sini akan tukar. Okay? Jadi kita nak pastikan kita catat. Jadi apa yang kita boleh guna untuk catat? Jadi macam-macam lah sekarang ada dalam market kita Kalau anda memang yang jenis guna handphone tu, anda boleh pergi aplikasi Google Play Store, macam-macam budgeting app anda boleh download. Kalau anda yang lebih suka Excel, kerana Excel kalau anda letak semua nanti, hujung bulan dia akan jumlahkan dia punya perbelanjaan dan dia kategorikan kepada kategori dia masing-masing supaya anda boleh banding dengan lebih jelas lah. Setengah boleh mungkin lebih suka guna kalender untuk catat perbelanjaan yang besar ataupun yang lebih tradisional guna buku nota dan kertas ataupun pen Jadi tengoklah cara yang lebih sesuai untuk anda. Yang penting bila kita buat bajet kita tentukan apakah perbelanjaan kita yang ada, okey, kita identitikan apakah jenis pendapatan saya, apakah perbelanjaan saya. Lepas tu kita peruntukkan. Ini rancangannya tuan-puan. Anda punya bajet mungkin lagi panjang. Okey, ini contoh je. Okey. Fikir balik 3 bulan yang lepas lalunya apa yang kita belanja setiap bulan. Jadi kita tentukan apa yang saya ada kan langkah pertama tadi. Lepas tu kita utamakan perbelanjaan. Tengok perbelanjaan mana yang memang saya kena belanja. Tak ada pilihan. Selalunya hutang lah kan. Lepas tu saya kena pula hidup, manusia kena hidup. Maka perbelanjaan berupa-rupa yang saya kena belanja adalah bil, petrol, makan, semua tu. Lepas itu mungkin kalau ada duit lebih, boleh peruntukkan 5% contohnya daripada gaji kita untuk perbelanjaan budi bicara. Bagilah sedikit kebahagiaan, keseronokan dalam hidup. Okey, maka dengan tujuan kita nak pastikan saya belanja ikut kemampuan. Okey, harap-harap hujung bulan nanti contohnya dapat break even, keseimbangan ni. Tetapi bila kita catat nanti mungkin kita nampak, nak pastikan nak belanja macam ni tapi saya terbelanja lebih. Jadi bila kita catat, kita boleh banding dengan lebih betul yang sebenar kita. Contohnya saya harapkan nak simpan 565, tapi saya cuma mampu simpan 200 kerana saya dah terbelanja lebih kat makanan bulan tu dan saya terbelanja lebih kepada bil telefon bimbit. Jadi bulan depan apakah langkah untuk kita betulkan? Kalau kita tak betulkan corak perbelanjaan kita dan kita selalu dapat defisit tuan-puan, maka duit macam mana lebih pun takkan cukup. Kerana kalau sekarang gaji kita 2,008 kita belanja lebih. Nanti gaji 10,000 pun kita akan terbelanja lebih. Kerana kita terbawa-bawa tabiat ini apabila kita punya pendapatan bertambah dan apatah lagi apabila kita punya tanggungan ahli keluarga bertambah Jadi kita cuba matabatkan dulu sikap perbelanjaan yang betul dengan kita betulkan kita punya aliran tunai. Kerana kalau aliran tunai kita tak betul tuan-puan, maka pengurusan kewangannya selebihnya dari segi hutang, insurans, persaraan, pendidikan anak, semua tu akan jadi tak betul juga. Okay, kerana kita memang tak ada duit lebih nak buat semua benda. Jadi kita kena adakan dulu aliran tunai yang positif, yang sihat. Okay, baru kita boleh
buat pergi perancangan yang seterusnya ya. Jadi itu yang kita bandingkan. Kalau kita dah buat catatan 3 bulan dah, lepas tu kita punya perbelanjaan sudah ada lebihan contohnya ataupun memang cukup. Artinya dah stabil lah, maka anda sudah tahu apakah corak perbelanjaan yang betul. Lepas tu tak nak catat dah pun tak apa dah. Tapi kalau gaji dah naik pula lepas tu, catat pula, buat pelan yang baru untuk gaji yang naik itu. Lepas tu ikut juga 2-3 bulannya supaya kita nak tahu apakah corak perbelanjaan yang betul ikut kita punya aliran tunai dan pendapatan. Jadi bila kita dah catat ya, kita langkah keempat, kita kena lebihkan simpan. Dah tahu dah macam mana cara nak belanja supaya cukup ikut apa yang saya dapat. Kalau boleh kita kena bina simpanan kerana kita tahu yang tempoh COVID contohnya tiba-tiba benda yang luar dugaan akan berlaku. Jadi kalau kita jatuh, adakah anda ada cushion untuk bantu anda untuk mengalas anda punya impact ya bila anda jatuh nanti supaya taklah sakit sangat kan. Jadi selalunya dinasihatkan daripada pendapatan kita 10% kita guna untuk simpan. Tu yang kalau anda tengok tak kat sini ya bajet kita tadi, bila kita dapat pendapatan benda pertama kita buat simpan ya. Bukan kita pergi bayar hutang semua dulu, pergi belanja makan, api semua tu, yang lebih kalau ada baru saya simpan. Memang kalau kita belanja dulu, baru yang selebihnya kita simpan tak ada. Memang tak ada simpanan. Jadi kita kena dengan sengajanya membina tabiat ini dalam diri kita, kita kena simpan. Kalau katakan tak boleh nak simpan 500 pun, simpan 200 lah, 10% kan gaji. Kalau tak boleh nak simpan 10% gaji, simpan RM50 pun boleh lah. Kita cuba start dulu tabiat ini supaya kita bina simpanan seberapa yang boleh. Okay? Kalau tak boleh nak simpan 50 pun, 20, 30 pun boleh. Cubalah dulu. Okay? Kita nak cuba bina tabiat menyimpan ini supaya apabila kita dah biasa hidup tanpa 20-30 tu kita naikkan pergi 50. Okay? Dan inilah pecahan pendapatan kita. 10% kita nak simpan, maksimum 40 hingga 45% nak bayar hutang. Semua hutang ya dalam gaji dan luar gaji. Okay? Dan selebihnya tinggal 45 ke 50% itu tuan-puan, itu cukup untuk hidup saja. Cukup je. Okay? Nak lebih pun tak ada. Jadi kalau boleh kita jangan terlalu banyak nak berhutang menyebabkan dia akan masuk ke dalam bahagian kos sara hidup kita. Jadi kalau katakan dapat gaji naik jangan nak pergi buat loan lagi, tapi gaji naik mungkin kita tengok balik yang langkah 1 hingga langkah 5 tadi macam mana nak betulkan saya punya perbelanjaan supaya saya boleh bina simpanan. Berapa nak simpan? Digalakkan anda simpan 3 hingga 6 kos sara hidup sebagai perbelanjaan, sebagai dana kecemasan ya, supaya kalau berlaku sesuatu luar dugaan, kita ada dana kecemasan ini untuk membantu kita mengharungi dugaan tersebut. Taklah kita selalu nak pergi pinjam. Jadi jangan buatkan pinjaman sebagai penyelesaian setiap masalah kita. Kalau tidak, pinjaman tersebut memang akan menjadi masalah hidup kita nanti Jadi ada apa tip kalau nak simpan? Jadi tu yang tadi saya kata simpan sebelum anda belanja. Simpan secara automatik. Buatkan dia secara tak perlu usaha anda memang dia akan automatik tolak daripada gaji anda. Bila gaji masuk saja 25 hari bulan, arahkan bank gaji anda masuk ke bank account lain yang memang untuk dana kesimpanan automatik. Kalau 50-50 lah, 10% lah. Okay? Jangan usik duit tu. Apa yang tinggal dalam duit gaji, dalam bank account gaji anda, itu je lah yang anda guna untuk hidup. Okay? Dan setengah orang kalau kata, nak saya simpan satu lump sum bila masuk gaji tu saya tak mampu. Mungkin saya simpan secara harian. Daripada saya simpan 300 satu bulan, mungkin saya simpan RM1 sehari. Itu lebih realistik untuk saya. Contohnya, bukanlah RM1 RM10 lah. Okay? RM10 sehari supaya bolehlah saya simpan cukup 300 hujung bulan. Okay? Tapi ada juga yang suka pilih warna. Suka pilih warna di mana dia nampak je warna hijau, okay, datang ke dompet dia, orang bagi duit tukar kat dia, duit lebihan ke change kat dia, dia simpan je duit RM5. Pernah seorang peserta dia share dengan saya, dia simpan RM5, dia letak dalam dia punya tabung lah sampai hujung tahun dia buka tabung dia kira duit tu cukup ada 300 lebih hujung tahun. Adalah sedikit sebanyak boleh tolong untuk beli
barang persekolahan anak contohnya, ataupun nak bayar road tax pun boleh bantu sedikit ya. Jadi lelaki pula suka jenis pilih yang shilling. Kerana mereka punya dompet tak ada tempat nak letak shilling kan. Hujung hari nanti mereka akan korek-korek dia punya poket, semua masuk balang. Contohnya abang saya macam ni lah. Sampai dia ada 3-4 balang duit 50 sen kupang tu dalam dia kat rumah. Jadi kalau saya bawa balang tu ke bank, saya memang boleh agakkan ya, dia boleh dapat 500 lebih kat sana juga. Jadi tengoklah cara tuan-puan yang boleh anda guna untuk memupuk tabiat menyimpan dalam diri dan juga anak-anak kita. Dari awal ya, kalau kita nak ajar memang kena dari awal kita nak memupuk tabiat ni dalam diri dia lah dan juga diri kita lah. Kalau nak dah lepas tu kalau nak ajar mungkin susah sikit, tapi saya rasa tak ada benda yang mustahil ya kalau kita memang bertekad nak buat. Jadi saya galakkan anda buatkan simpanan ini dulu, okey? Anda akan rasa ada satu rasa puas hati ya, satisfaction kita panggil, di mana bila anda nampak anda punya simpanan bertambah, okey, sekurang-kurangnya dia boleh membantu apabila anda perlu duit kecemasan, tak perlulah selalu pergi peminjam. Kalau tidak, memanglah selalu meminjam ya untuk selesaikan semua masalah, maka kita akan dapat bebanan hutang yang banyak nanti ya. Okey, so far saya tengok dulu ada soalan dulu ke tak ya. Okey. Tapi perbelanjaan berubah tu tak terjangka kadang-kadang. Ya betul. Okey Saiful ya, pelan memang ada. Tapi memang perbelanjaan itu manusia lah. Itulah kita manusia. Kita selalu terbabas. Okey, tapi kita kalau boleh jangan terbabas terlalu out of the way. Okey, terbabas pun sikit lah. Jangan sampai banyak-banyak sampai pergi KL dah ya. Okey. Lari bajet bila kereta meragam. Itu sebab Beyang kita perlukan duit kecemasan. Okey. Sekolah anak tak masuk tu yuran tadika. Ya betul. Saya faham. Yuran tadika sekarang lagi mahal daripada nak bayar kos sekolah anak yang sekolah rendah kan. Tapi tertekat ya. Anda nanti bila anak-anak dah besar bolehlah lega sikit. Okey, ya Maybank Gold Saving, simpan sikit-sikit. Ya betul, saya pun ada guna Maybank tabung tu ya. Untuk buat tabungan. Saya tak main kutu lah, setengah orang main kutu. Saya tak main kutu, saya main kutu dengan diri sendiri guna tabung Maybank tu. Jadi saya guna tu untuk simpan duit road tax saya. Nanti hujung tahun saya ada duit road tax saya di sana lah. Okey, duit hijau dan orange sayang nak guna. Okey. Betul. Okey, guna merah dan ungu lah, Azrin. Okey. Simpan duit RM5 hujung tahun dapat dalam 3K. Oi, Zuhaili, betul ke tak? 3K. Orang tu pun 300 je, you dapat 3K, memang hebat ya. Simpan emas digital pun boleh juga. Jadi tengoklah cara-cara kita ni. Tapi kalau boleh, bila duit kecemasannya, kita nak simpan kat tempat bila kita cemas ya. Cemas artinya emergency. Kita nak dapat duit tu serta-merta. Okay? Jangan kita nak simpan dana kecemasan kita kat contohnya saham. Kalau bila sekarang tiba-tiba hari ni saya nak guna duit tu, nak tengok pula saham tu naik ke turun, nak jual ke tak. Itu jangan kita buat macam tu kat diri kita. Kita simpan duit tu yang di mana kalau saya nak duit tu serta-merta boleh dikeluarkan. Memang kerana kita cemas. Okay? Simpan pelaburan seperti Rais di mana berlebihan. Boleh juga. Dia adalah satu robo advisor ya. Satu digital manager lah. Di mana dulu kita guna Remiser. Sekarang tidak. Kita lah sebagai Remiser. Unit trust agent tu. Mana-mana you nak beli, you sendiri tentukan ya. Okey. Lebihan sen pembayaran secara akan digunakan ke ringgit terdekat dan dilabuhkan. Boleh juga. Okey. Amat ya. Jadi tapi kena tengok pula. Bila anda buat cara macam ni ya, hujung bulan tu sebenarnya berapa yang anda labur? Labur 50 sen ke, labur RM1 ke, ataupun anda nak lebihkan lagi. Okey. Juga anda boleh tengok sama ada anda punya tujuan nak labur tu mencapai anda punya maklumat ke tidak ya. Okey. Apa lagi kita tengok simpan duit hijau untuk bagi duit raya nanti boleh juga. Simpanan harian dan warna yang diminati, okey, boleh. Simpan dalam public gold buat ansuran.
juga boleh. Okey, jadi tengok ya, anda tengok macam-macam anda boleh simpan kan. Get ke auto debit terus Rin. Okey, ada pula Ananis share. Okey, jadi ini dia macam-macam kita simpan. Bila anda tengok macam-macam orang lain punya jenis simpanan. Bolehlah kita anda tengok style mana yang sesuai dengan anda. Asalkan simpan. Okey. Okey, maka kita dah tahu simpan. Langkah keempat, kita lebihkan simpanan. Maka lepas tu kita kena kenali hutang kita. Kerana kita punya pocket kita punya account kita tu, aliran tunai kita tu macam satu tangki tau. Tangki ni kita tengok, kita kenali sumber pendapatan. Okey, kita tengok duit yang masuk dalam tangki tu, air yang masuk dalam tangki tu berapa. Okey. Lepas tu kita utamakan perbelanjaan kan. Kita tengok pula pilih-pilih yang buka tu, yang buatkan air tu mengalir keluar daripada tangki tu berapa. Kita kena kawal, jangan selalu buka pilih. Tiap hari suka-suka kita buka pilih, pula buka pilih besar-besar, air dengan besarnya. Keluar daripada tangki, patutlah hujung bulan sebelum hujung bulan gaji dah tak ada. Okey? Jadi kita kena kawal tengok apa yang masuk, kita kena kawal apa yang keluar daripada tangki tu. Dan kita juga kena tahu status tangki kita. Bukan tengok kawal yang masuk dan keluar je. Kita kena tengok status tangki saya ni memang boleh simpan air ke tak. Jangan ada kebocoran kat bucu kita tak tahu. Jadi hutang itu mungkinlah yang buat pembocoran ini berlaku tuan-puan. Jadi kita kena kenali hutang kita dengan betul. Sama ada hutang saya ni macam mana? Ada terbanyak hutang ke tidak? Kalau nak tambah hutang boleh ke tak? Jadi itu yang kita kena check dulu SeaCris anda SeaCris anda akan senaraikan hutang anda dengan semua bank di Malaysia. Kalau anda hutang koperasi, hutang LPPSA ataupun hutang dengan Amanah Ikhtiar contohnya memang dia takkan wujud dalam SeaCris. SeaCris untuk bank saja. Dan dia senaraikan hutang anda sebagai seorang peminjam. Kalau anda guarantor, dia takkan wujud dalam SeaCris dia takkan keluar kat sini, rekod anda sebagai guarantor. Tak ada. Ini adalah hutang anda semua sebagai peminjam. Jadi kita kena tengok, okey, dengan semua hutang ni, bolehkah saya, adakah saya boleh tangani hutang saya dengan baik, saya uruskan hutang saya dengan baik. Okey, kalau saya nak pinjam, nak beli lagi satu kereta baru, mampukah saya? Tengok dulu hutang sebelum anda buat keputusan Okey, supaya kita nak bangunkan diri kita dulu supaya saya menghadapi realiti kehidupan saya sama ada mampukah saya nak beli. Kerana ikut gerak hati kita memang kita nak beli kereta Alza baru tu, betul tak? Okey, tapi bila kita tengok hutang mungkin dia boleh bangunkan kita sedikit. Memang mampukah saya nak beli kereta Alza ni Jadi hutang SeaCris ni akan senaraikan anda punya hutang dengan bank. Nak tanya tuan-puan anda ada tak pernah cek SeaCris anda? Saya nak tahu Kalau pernah nampak anda punya SeaCris dengan mata anda sendiri, tag 1. Kalau tak pernah, tag kosong. Saya nak tengok. Anda pernah ke tak? Okey. Ada bagus. Ada, anda juga tak ada. Okey, ada tak ada. Pernah nampak Okey, bagus. Pernah, bagus. Macam mana nak cek? Nanti saya kongsi nampak juga banyak yang tak pernah tuan-puan. Kalau pernah bagus. Sekurang-kurangnya anda sudah pernah tahu apa hutang anda. Macam mana rupanya anda punya rekod Bila yang tak pernah ni tuan-puan, anda seolah-olah anda pergi buat duduki peperiksaan belajar bersungguh-sungguh. Lepas tu pergi duduki peperiksaan. Lepas anda sudah duduki peperiksaan, lepas tu keluar exam je, keluar result tu anda tak nak tahu. Biar cikgu je yang tahu. Biar orang lain je yang tahu tapi anda sendiri tak nak tahu. Logik ke tak logik ni? Jadi kalau katakan anda tak pernah pergi cek, saya sarankan pergi cek, pergi tengok hutang anda. Tengok anda punya report card sendiri. Cantik ke? A ke, B ke, C ke, D? Okey. Jadi sini akan senaraikan anda punya hutang dengan bank sama ada anda bayar cantik ke, tak bayar cantik ke, sama ada hutang anda dengan bank berapa lagi yang tinggal. Okey. Okey, berapa lagi yang tinggal? Okey, jadi selalunya bank bila mereka cek SeaCris anda bila anda nak pergi buat loan dengan bank pun akan cek SeaCris anda. Itu automatik tuan-puan. Dan dia juga akan cek SITOS lah. Dua-dua report dia cek Bank dia memang akan geledah semua benda anda, semua sejarah anda. Nak tahu anda ni orang yang memang bayar hutang ke tak bayar hutang.
Jadi SECRIS ada petunjuk sikap ini sama ada anda adalah seorang pembayar hutang yang baik ke tak baik ya. Jadi bila bank check SECRIS, dia nak nampak kosong kat sini. Kosong kat sini artinya orang ni bayar hutang dengan baik, tak ada tertunggak, bagus. Okey. Tunggu sebentar ya. Kalau katakan anda nampak 1, 2 kat sini, artinya orang ni tertunggak bayaran dia sebulan. Kereta dia selalu bayar lewat sebulan, lepas tu masuk 2 bulan pula. Kalau anda nampak 3 kat sini ya, contohnya tuan-puan, mana-mana ada 3 kat bahagian ni, atau lebih 3, 4, 5 ke, ataupun kadang-kadang PTPTN nampak ada lagi 100 ke, 100 bulan tak bayar contohnya, dia akan keluar kat sini, anda sudah disenar hitam secara automatik. Tu yang bila anda nak pergi buat loan dengan bank, tak lulus. Kerana bank nampak, orang ni tak bayar hutang. Saya tak nak pinjam lah. Kerana kalau saya pinjam kat dia, dia juga tak bayar hutang saya. Ada risiko. Jadi, bank bila nak tengok SECRIS, dia nak tengok sini kosong. Dan dia bukan sekadar tengok sini juga. Dia tengok sini juga. Pemerhatian khas. Anda ada rekod kat pemerhatian khas ke tak? Kalau ada, artinya lagi serius. Tak bayar hutang sampai dia turun bawah sini. Memang pun dah blacklist lah. Dan selain itu, bank pun akan cek kat sini tau. Orang ni contohnya dengan hutang tak banyak kan? Hutang tak banyak. Tapi gaji dia berapa? Gaji 2,500 je. Kalau gaji 2,500, kita bandingkan dengan hutang ni dah cukup banyak. Jadi bank akan tengok nisbah hutang kepada pendapatan. Tadi kan saya kata maksimum guna 40 hingga 45% nak bayar hutang kan? Itulah apa yang bank kira. Kerana bank nak pastikan anda pun kena boleh hidup juga. Tak boleh hidup macam nak terus kerja nak bayar hutang kan. Tapi kadang-kadang bank akan naikkan kadar tersebut. Kerana bank nak untung dia. Saya daripada 40% kan. Saya naikkan pinjam kepada orang ni 60% potong gaji. Asalkan potong gaji lah. Saya ambil dulu duit tu. Lepas tu duit tu cukup ke tak cukup untuk dia makan, itu hal dia. Inilah ya. Kerana bank nak untung. Asalkan dia boleh potong gaji, saya bagi lebih sikit. Kerana memang saya akan ambil duit tu dulu. Jadi kalau katakan anda nak buat pinjaman potong gaji pun tuan-puan, kalau boleh, jangan melebihi sampai 60%. Okay? Kalau boleh sampai 40%, itu adalah satu tahap yang lebih selesa, yang cukup selesa lah. Kalau melebihi 40%, mencecah 60%, tu yang kita tak cukup hidup. Bila tak cukup hidup, memang nak tak nak kita kena buat pendapatan pasif, ataupun kita mungkin akan terdorong bila naik gaji saja kita buat overlap lagi untuk dapatkan pinjaman untuk sara hidup. Kalau kita buat overlap terlalu banyak kali, akan membuatkan kita korek lubang semakin mendalam ya tuan-puan. Jadi kita nak mengelak semua itu, kita fikir dulu. Jadi macam mana nak dapatkan e-SECRIS? Jadi kalau nak check ya, sama ada anda boleh pergi AKPK pejabat terdekat, di mana-mana cawangan yang ada, ataupun anda boleh buat e-SECRIS. Tapi kerana sekarang e-SECRIS pun down masa ni. Bila down masa ni, nak buat online pula macam mana? Saya tunjuk ini saya kena skip. Nak buat online nanti saya bagi link Anda kena pergi cek Sitos. Boleh cek Sitos. Di mana Sitos anda boleh beli report RM25, memang dalam ada SECRIS. Tapi kalau sempat tuan-puan, anda mungkin boleh singgah di AKPK punya pejabat, dapatkan PIN e-SECRIS daripada kios, lepas tu anda boleh pergi online terus, percuma. Cuma anda memang tak sempat nak singgah kat AKPK, terpaksa, tapi urgent pula nak check SECRIS, boleh beli online. Tapi kalau tak urgent, boleh je singgah, dapatkan PIN e-SECRIS dari kios, boleh check online, so, bila-bila masa lah, dia macam online banking bila-bila masa nak masuk, boleh masuk, boleh check dia. Jadi disarankan anda check setahun sekali report ni, supaya kita tengok kedudukan kewangan kita, okey ke tak, kenali hutang kita jadi inilah nisbah yang saya cakap tadi. Kita kena pastikan nisbah kita jangan melebihi 60%, kalau boleh dalam lingkungan 31 to 40 itu adalah yang terbaik. Kalau lagi baik memang jangan ambil terlalu banyak hutang, kurang dari 30% lah. Jadi macam mana nak kira? Kita jumlahkan balik bulanan semua hutang kita dalam gaji dan luar gaji katakan dalam gaji potong angkasa, lepas tu kat luar gaji pula saya bayar kereta, ada kat kredit pula. Jadi satu bulan jumlah ansuran saya berapa? Bahagi pendapatan bersih. Pendapatan bersih cuma boleh tolak EPF, tax, soksong, zakat saja. Benda lain jangan tolak
Jadi daripada anda punya gaji kasar kat sebelah kiri slip gaji anda, cuma boleh tolak teks dengan zakat saja ataupun EPF. Jangan tolak benda lain. Itulah pendapatan bersih. Anda darab 100%, anda boleh kiralah berapa nisbah hutang kepada pendapatan anda. Jadi contohnya kalau Encik Ali gaji bersih dia, lepas tolak teks dengan zakat 4,001. Jadi dia nak bayar balik rumah, LBPSA contohnya, kat dalam slip gaji, sewa beli kereta kat luar slip gaji semua ni, jumlah dia 100,009. Bahagi 4,001 ni, dia sudah mencecah 47%. Kalau boleh jangan pinjam lagi. Kurangkan dulu hutang ataupun tingkatkan dulu pendapatan, baru fikir nak beli kereta Alza baru ke tidak ya. Okey, jadi kita akan, jadi nak jadi penjamin pun jangan ya tuan-puan. Kerana kalau anda jadi penjamin orang lain, dah lah duit tu anda tak guna, tapi bila orang tu tak bayar, you yang kena bayar. Kerana bila kita jadi penjamin, kita bagi tahu bank, kalau orang ni tak bayar, silalah datang cari saya dengan sukarelanya akan bayar untuk dia. Itulah fungsi penjamin. Kalau anda tak nak bayar hutang orang lain, sila jangan jadi penjamin ya. Fikir dulu kerana anda menjamin pinjaman berisiko. Jadi dah kenali hutang kan? Dah tahu sama ada hutang saya berapa, bolehkah saya urus dengan baik, adakah anda memang terjabar dalam tempoh ini sehingga hutang anda rasa terbeban ya? Kalau ya, maka langkah ke-6, fix 4A nak urus hutang ya. Pertama, kita kena akui saya memang ada masalah hutang lah. Sekarang saya tak mampu nak bayar lah. Dulu boleh, sekarang mungkin ada masalah sikit. Saya mungkin cuma perlu masa setahun dua untuk saya perbaiki keadaan, tingkatkan semula pendapatan saya. Okey, maka saya kena hadapi yang saya memang tak mampu nak bayar hutang. Maka kita analisa lepas tu. Kedua ya, kita analisa. Tadi kan kita dah buat kan, kenali sumber pendapatan, tahu berbelanjaan kita berapa, maka daripada sana, berapa yang saya boleh guna untuk bayar hutang sebenarnya, kalau saya perlukan, tambahkan kos sara hidup saya. Jadi, lepas kita dah buat analisa, dah bincang dengan ahli keluarga pun, okey, maka ketiga, ambil tindakan. Pergi bincang dengan bank anda. Kadang-kadang bank boleh bantu ya tuan-puan, bila anda cerita betul-betul anda punya situasi, dulu gaji saya banyak sikit, sekarang mungkin saya dah tukar jabatan ke, dah tukar ke tempat lain ke, dah kurang dah, allowance pun dah potong. Okey, boleh tak anda kurangkan sedikit ansuran dia, mungkin lepas 2 tahun saya boleh bayar lebih balik sikit. Contohnya kalau anda bagi tunjuk dokumen, bank kadang-kadang boleh bantu. Tapi kalau katakan anda dah cuba bincang dengan bank pun tak boleh nak bantu, maka keempat, AKPK. Datang AKPK, tanya nasihat, tanya pendapat. Mungkin ada jalan lain ya yang mungkin kita tak tahu. Jadi memang AKPK ni selalu bagi nasihat kepada mereka yang datang bertanya. Semua tu percuma ya tuan-puan, tak ada charge. Tak salah tanya ya, supaya anda dapat lebih maklumat. Dengan maklumat yang lebih ya, anda boleh buat keputusan yang sewajarnya ya. Jadi langkah ketujuh, dah cuba tanya pendapat daripada AKPK. Okey, mungkin AKPK pun dah bantu nak uruskan hutang supaya kita strukturkan hutang anda bayar kurang contohnya. Maka selepas itu anda pula kena fokus pada diri anda. Okey, kerana kan diri anda pun ni pun penting ya. Jangan pandang rendah, kebahagiaan diri boleh mendorong kita untuk pergi capai yang lagi baik lagi. Okey, kadang-kadang cabaran pun boleh asalkan kita berfikiran positif. Jadi percaya yang kita layak untuk bahagia, anda layak nak bahagia. Jadi bangun dengan senyum, tidur dengan senyum. Itulah permulaan untuk wujudkan hari yang bagus ya, ceria. Jadi fokus dengan apa yang anda miliki ya, kita kena bersyukur. Jadilah lebih positif, buang perkataan saya tak boleh tu. Cuba dulu, selagi tak cuba tak tahu. Dah cuba, kita memang akan kata kali dah tahu dah lah, okay? Dan buang cemburu. Jangan pula kita banding dengan orang yang lebih berada. Oh, orang tu ada iPad, saya nak beli jugalah. Walaupun kita tak mampu sebenarnya. Jangan kita belanja ya, ikut tangki orang lain. Oh, tangki dia besar. Okay? Kita belanja ikut tangki kita sendiri. Tahu saiz tangki kita, kita belanja ikut saiz kita sendiri. Selalu kita bersyukur dan kita jangan banding dengan orang yang lebih ada. Kita cuba fikir orang yang kurang berada. Yang kurang ada berbanding dengan kita ya. Mungkin kita akan rasa bersyukur dan berterima kasih lah ya. Dan kita kena hormati kekuatan wang. Kerana wang kalau kita tak urus ya, maka dia akan uruskan you. Anda nak uruskan tunai ke, anda nak uruskan hutang? Pilih satu.
Jadi itu yang kita kena uruskan, aliran tunai kita dengan baik supaya hutang pun terurus. Kalau tak, kita pula kena selalu bazir masa dan usaha untuk uruskan hutang yang banyak ya. Kita kena belajar tentang harta kekayaan kerana apa yang saya sharekan pagi ni ya, 1 jam ni, berapa yang saya boleh share kan? Banyak lagi tentang pengetahuan pengurusan kewangan kat luar. Kerana ada lagi topik nak urus hutang, ada lagi topik insurans, ada topik pelaburan, persaraan, banyak lagi tuan-tuan. Tadi pergi belajar ya. Dan kalau katakan bila anda sudah ada cukup, okey, apatah ada lagi lebih sikit, maka kita kena ingatkan mereka yang tak ada. Kita boleh, kalau boleh kita bagi sedikit sumbangan, okey, sedekah kepada mereka daripada kita nak biarkan wang bertimbun ya, kerana kita memang tak boleh nak bawa pergi pun. Akhirnya kita nak bebas hutang. Itu adalah salah satu maklumat yang boleh membawa banyak senyuman atas muka orang bila kita tahu, ui tak ada hutang dah. Apa yang saya ada memang itulah yang saya boleh belanja daripada kita nak bayar semua kepada kat bank kan. Jadi ia bukannya berapa yang kita dapat. Okey, kadang-kala orang kata, oh saya katakan dah dapat naik gaji, bolehlah saya uruskan dengan baik. Tapi kadang-kala dah naik gaji pun tak urus dengan baik juga. Bayangkan dulu gaji anda 1,500 tak baik. Sekarang kalau gaji kita dah 3,000 pun tak baik juga. Maka artinya memang itu adalah punca akarnya adalah atas pengurusan kita sendiri ya. Jadi kita kena uruskan apa yang kita dapat dengan baik supaya apabila kita dapat dengan lagi banyak masa depannya, lagi baiklah kita boleh uruskan. Dan yang pentingnya kita kena tahu juga berapa yang tengah bekerja dengan kita. Berapa wang yang tengah bekerja dengan untuk kita apabila kita masih tidur. Artinya pelaburan lah. Itu yang kita kena tambahkan pendapatan pasif kita. Jom kita mula dengan sekarang ya. Okey. Jadi itu saja taklimat saya pada pagi ini. Kita kalau boleh saya minta tuan-puan buat sedikit maklum balas lah ya tentang taklimat ini sebelum kita masuk kepada sesi soal jawab. Mungkin saya minta ambil sedikit masa anda lagi, mungkin dalam 10 minit lagi ke 10 ke 15 minit untuk sesi soal jawab. Jadi kalau boleh anda buat yang ni. Okey, saya sharekan dalam chat box supaya anda pun boleh tekan link dalam chat box untuk bagi maklum balas. Kalau anda boleh pergi chat box, tekan link ataupun anda boleh scan QR code ni supaya anda bagi maklum balas anda, kami menghargainya. Bolehlah kita tambah baik lagi kita punya taklimat dan perkongsian kita ya masa depan. Okey, yang nombor PIN tu untuk Sikris dia betul. Untuk nombor PIN tu Sikris kena ambil di ambil kios AKPK. Kerana sepatutnya online boleh Nokamisa ya, tapi kebelakangan ini sementara ini yang e-Sikris Bank Negara masih down. So kalau dia dah up, boleh, kalau ada online banking memang boleh terus online, tak perlu datang kios pun. Tapi sekarang dia down. So kalau nak PIN tu kena pergi AKPK, Ipoh yang Ipoh ke AKPK mana-mana cawangan terdekat lah. Kerana saya datang dari Ipoh. Okey, saya minta anda share anda punya feedback ya. Lepas tu tanya soalan. Saya memang suka soalan ya. Kalau ada soalan lah boleh kita belajar dengan lebih banyak lagi ya. Kalau katakan saya mungkin bagi masa. Okey, pergi ke chat box sana lah. Pergi ke chat box sana untuk tekan link tu. Okey, dan bagi orang balas Okey, kalau katakan anda dah siap borang maklum balas tu, minta anda tap 1 lah. Supaya saya tahulah dah siap kan. Maka bila saya nampak dah banyak siap, bolehlah kita terus ke sesi seterusnya tentang soal jawab. Saya mengalu-alukan soalan anda supaya adalah kita boleh belajar lagi banyak. Dan juga mana tahu saya pun boleh belajar dari anda ya.
Oh, siap. Terima kasih Alina. Prototype 1 ya. Tenang. Okey, kami saya tanya puan boleh pergi terus ke kios AKPK ke? Tak perlu bawa apa-apa. Bawa my card dengan cap jari saja. Terima kasih Azrin. Okey. You perlu bawa my card, cap jari. Anda kata saya nak pergi dapatkan isi kris, PIN, boleh je tekan. Dia perlukan handphone anda lah, kena register handphone anda. Dia akan hantar PIN ke handphone anda. Lepas tu guna PIN tu anda boleh pergi ke online sana untuk first time login lah. Kalau nak buat melalui yang seperti yang dikongsi oleh Anis ya pun boleh. Okey, anda boleh muat turun borang tersebut. Okey, lepas tu pergi hantar borang tersebut dengan dokumen sokongan ke bank negara. Tapi ambil masa seminggu lebih. Asalkan bersabar bersabar okey je, dah sampai je. Okey. Tapi kalau nak cepat memang ke AKPK lah, terus kat kios tu dapat je PIN. Ataupun anda nak tengok urgent ya, boleh beli kat Sitos ya. Okey, biasa tengok ada apa-apa soalan dah sebelum ni ya. Apa jenis hutang? Beyang tanya, apa jenis hutang yang tidak patut dihutang ya? Bagus soalan ni. Okey, sebenarnya kita susah nak cakap ya Beyang, apa jenis hutang yang tak patut dihutang kerana sememangnya dia bukan jenis hutang. Kita kena tengok balik apa tujuan kita buat hutang tersebut. Adakah hutang itu produktif ke tak produktif? Tujuan tersebut ya. Contohnya kalau katakan saya nak buat perniagaan. Saya nak start satu perniagaan, dengan perniagaan ni saya jangkakan boleh membagi keuntungan untuk saya bayar hutang dan bagi sedikit lebihan pendapatan pasif kepada saya contohnya. Boleh je kerana dia produktif. Tapi nak buat hutang kita kena pastikan produktif pertama. Kedua, kita boleh bayar balik hutang tambahan tu dengan selesa. Ketiga, kita kena ada tanggungjawab moral untuk bayar hutang itu sampai langsai. Okey, walaupun kita dalam keadaan tercabar. Jadi bukan jenis, tapi tengok balik kenapa saya nak buat hutang. Adakah tujuan saya produktif? Contoh, hutang kereta okey je. Kalau katakan memang kita tak ada kereta, kita nak bawa kereta untuk pergi kerja boleh. Tapi setengah orang, dia lepas ada satu kereta, dia pergi beli lagi kereta kedua kerana dia nampak kereta modal tu cantik. Jadi yang kereta kedua tu, hutang tu sama. Dua-dua pun kereta. Yang pertama memang untuk pergi kerja. Kedua untuk bawa adik keluarga pergi bercuti contohnya. Sedangkan sebenarnya dia tak mampu. Jadi yang kedua ni walaupun jenis hutang sama tapi dia punya tujuan tak produktif lah. Okay. Jadi kena tengok tujuan. Beyang ya. Kenapa ya bila dah settle hutang, skor Sitos lagi rendah? Dia suruh buat hutang lagi ke? Okey, Siti Hanim skor Sitos ni sebenarnya terdiri daripada berbagai kombinasi. Kadang-kadang salah satunya adalah dia akan tengok kad kredit. Di mana kalau kad kredit anda sudah lama guna, itu dari segi skor Sitos orang ni dah lama pegang kad ni. Macam pelanggan yang memang bagus lah kerana dia boleh cukup pegang lama. So kadang-kadang setengah hutang kad kredit dia pergi dah langsai kan. Dah kad kredit yang sudah guna 10 tahun contohnya dia pergi langsai, pergi cancel, tutup semua tu. Tiba-tiba skor Sitos turun. Kerana salah satu kombinasi skor Sitos tu adalah tengok hutang tu memang dia sudah, kad kredit tu dia pegang lama ke tidak contohnya. Dia bukan nak suruh you buat hutang kerana dia ada kombinasi. Dia akan tengok juga kombinasi hutang, you ada yang berjaga dengan tak berjaga ke tak. Ataupun semua yang tak berjaga saja. Itu pula skor dia rendah pula. Tapi you jangan terlalu pentingkan skor Sitos. Okay? Yang penting kita tengok you punya nisbah hutang kepada pendapatan. Ada simpanan ke tak? Jangan biar skor tu definasikan you punya kebahagiaan ya. Hadim
Yang penting, saya ada simpanan. Sangat bagus. Berlaku apa-apa luar dugaan, saya selamat lagi. Okay. Kedua, aliran tunai saya positif. Bagus. Okay. Kalau saya nak lebihkan untuk pelaburan, okey je. Ketiga, apa pula maklumat kewangan anda? Jangan hutang pula, jangan terlalu banyak. Maksimum kalau boleh 40% daripada gaji anda nak bayar semua hutang lah. Okay. Macam mana nak check Sikris? Jadi Sikris tadi saya kata sama ada pergi AKPK ataupun anda boleh check online ya, ikut cara yang Anis dah share tadi kalau nak pergi ke Bank Negara, ataupun pergi Google Sitos je. Pergi Google Sitos laman dia, anda boleh register, beli report RM25 tu dalam ada Sikris. Tapi itu beli sekali je lah ya. Yang paling senang pergi dapatkan pin e-Sikris tu. Boleh je online setiap masa. 10 kali pun tak ada charge ya. Okay. Apa lagi? Boleh share link tengok Sikris ni ke? Tadi ada dah share kan? Berbayarkan Sikris, check Sikris. Tengoklah you nak check kat AKPK percuma. Check kat Bank Negara percuma. Tapi Bank Negara seminggu lebih lah lambat. Ataupun you nak check kat Sitos tu bayar 25. Jadi tengok pilih cara anda. Pergi tengok pula anda punya tangki ya. Pilih cara yang sesuai dengan tangki. Okay. Nurul Huda. Tapi kenapa bila kita tak pernah buat hutang, bank syarikat peminjam minta kita buat at least hutang TV HP? Ya, kenapa? Kerana kan saya kata apabila kita nak buat pinjaman dengan bank, bank akan cek Sikris kan. Kalau you tak pernah buat hutang dengan bank, Sikris tu kosong. Bila Sikris kosong, dia tak ada macam panduan untuk bank tentukan orang ni sebenarnya bayar hutang dengan baik ke, tak bayar hutang dengan baik ya. Jadi itu yang bila dia tak boleh nak jangkakan, dia was-was sikit lah, mungkin dia kena lebih berhati-hati. So bila anda sudah buat hutang dengan contohnya kad kredit ataupun anda buat Aeon kredit ke apa ke, you ada buat hutang dan you bayar dengan cantik, dia ibarat satu panduan untuk bank menilai anda. Orang ni bayar hutang cantik sebenarnya, okey lah. Jadi dia nak buat hutang yang selainnya, maka bank akan tengok anda punya nisbah hutang kepada pendapatan, boleh lagi tambah hutang, okey boleh, dia setujulah. Tapi bila anda rekod kosong ya, bank tak ada panduan. Terutamanya kalau anda nak beli rumah ya, nak loan pertama nak beli rumah, terus nak pergi buat loan 100,000 ke 300,000, bank pun, kenapa orang ni langsung tak ada hutang, nak saya cuba check ya, sama ada orang ni jenis bayaran macam mana. Tu yang sebelum nak buat loan tu, dia minta ada sedikit panduan lah, yang kecil-kecil punya lah ya. Ya, bank nak tengok rekod kita boleh konsisten bayar bulanan. Kerana akhirnya orang akan kata, kenapa bank takut sangat? Saya beli rumah, kalau dia lulus pinjaman saya tak boleh bayar, dia boleh jual rumah saya. Kenapa dia takut nak buat loan, nak bagi loan kat I kan? Sebenarnya bank tuan-puan bukan nak rumah you. Bank nak ansuran bulanan, nak duit cash tu. Okay? Jadi yang penting dia nak pastikan anda ada duit tunai nak bayar setiap bulan. Dia tak nak rumah anda. Kalau boleh dia tak nak pergi masuk lelong pun. Kerana masuk lelong je memang rugi. Okay? Jadi bank sebenarnya nak tengok duit tu cukup untuk anda bayar tiap-tiap bulan tanpa gagal. Itu apa yang bank nak ya. Okay, terima kasih Saiful. Dia share Sitos kredit. Saya ada banyak pembantu ya pagi ini ya. Okay. Mahu dapatkan laporan. Okay, analis itu dah share. Okay, borong maklum balas. Ada soalan lagi tak kat bawah tu? Mari kita tengok Okay. Puan, boleh, okay, itu dah tanya. Mohon pandangan Puan ya, Siti Khadijah tanya tentang kes scammer yang semakin berluasa sekarang. Rasa sangat tak selamat. Jangan kata you, okay, Kamisa. Saya pun rasa tak selamat. Kita tengok kan, yang berita baru-baru ni, duit dalam akaun kan, setengah satu bank, tiba-tiba pukul 2, dalam 2 transaksi habis duit dia, hilang. Okay, jadi bank salahkan dia, ada muat turun benda-benda yang bukan-bukan ataupun tekan tautan yang bukan-bukan dalam handphone dia, menyebabkan dia punya data terbongkar ke, okay, data dia tak terlindung, menyebabkan scammer boleh dengan senangnya pindah keluar duit dia daripada akaun tanpa ada terima tag.
memang banyak ya. Jadi kita pun kena berhati-hati. Jangan kita suka-suka pergi tekan pautan ataupun kita pergi download benda yang daripada website yang kita tak boleh percayai ya. Contohnya kalau ada orang masukkan anda ke dalam dia punya chat group yang anda rasa saya bukannya nak masuk chat group tu, saya bukannya setuju dengan benda-benda semua ni, anda boleh je delete group tu ya, mereka kata ya. Jangan pula anda pergi tekan benda-benda ataupun anda biar anda buka anda punya handphone kepada satu vulnerability lah, okay? Tempat yang tak selamat ya. Handphone ini kan kita guna untuk banyak benda kan, jadi berhati-hati apabila kita muat turun. Email ada pautan tu jangan suka-suka nak klik. Okay, jangan kita dedahkan kita punya maklumat peribadi kepada orang lain. Dan juga jangan buat online banking di wifi tempat orang lain. Okay, online banking tu anda guna data sendiri atau wifi sendiri ya. Jangan guna wifi public tu anda pergi buat online banking. Okay, kerana itu pun satu kelemahan security, keselamatan sebenarnya. Okay, dan sebenarnya kita pun kena lebihkan kepada pengetahuan kewangan lah. Jawapan, salah satu jawapan kepada soalan tadi, kerana apabila kita ada maklumat tentang kesedarannya tentang scam-scam ini, baru kita lebih berhati-hati. Betul? Apabila kita tak sedar, kita rasa semuanya okey, selamat, tu yang kita mungkin leka dalam kita punya tindakan lah, kita punya langkah pengawasan lah ya, Khadijah. Jadi yang penting kita kena adakan lebih kepada pengetahuan kewangan supaya bila kita dah tahu, kita dah taklah senang nak jadi mangsa scam orang lain. Kerana kadang-kadang mangsa scam ni memang tak tahu. Okay? Kedua, ialah kita kena kawal emosi kita. Kerana scammer ni sebenarnya dia guna faktor emosi. Dia dah takutkan anda, satu. Ataupun dia nak buatkan anda gelisah. Ataupun panik. Jadi kalau kita kawal emosi dengan kita baik, benda-benda yang suruh kita transfer duit ataupun nak takutkan kita, anda tak pasti, anda letak gagang dulu. Jangan risau. Benda anda rasa, saya tak sure lah. Jangan dengar banyak sangat cakap dia, letak gagang dulu. Lepas tu fikir dulu. Ataupun share dengan rakan ke, share dengan adik keluarga ke, mungkin dia boleh bangunkan kita sikit. Kadang-kadang kita dah sudah kena psikologi tau. Jadi bila kita share dengan orang lain, mungkin orang lain pula yang sedarkan kita daripada kita punya macam dalam what do you call it, dalam keadaan yang tak sedar lah, macam kita masih dikawal oleh dia daripada panggilan tadi yang kita dah panik dah. Tu yang bila scammer berjaya buat kita takut, buat kita panik, okay, kita akan buat benda yang bukan-bukan. Okay. Apa lagi kerana I kena scroll sikit benda asyik masuk, dia akan asyik turun. Okay, Secrets Bank Negara percuma. Okay, betul. Secrets Bank Negara memang percuma ya. Secrets AKPK pun percuma. Puan, ramalan jangkaan tahun depan biawak akan naik lagi tak? Saya ni macam penilik nasib dah ya, ada ramalan lagi. Dengar kata mungkin hujung tahun ni naik. Okay, dengar kata lah. Tapi itu semua susah nak cakap lah ya. Harap-harap tidaklah kerana dah naik 2 kali tahun ni. Kerana tahun lepas kan dia jatuh 3 kali. Jadi kadang-kadang Bank Negara perlu ada buatkan langkah-langkah pembetulan sebegini apabila keadaan ekonomi ya. Kerana semua ni kena tengok keadaan ekonomi. Itu adalah langkah-langkah pembetulan oleh Bank Negara untuk memastikan keadaan inflasi dikawal. Okay, dan juga ekonomi masih dalam keadaan yang stabil dan kukuh lah. Mereka kata ada hujung tahun ni, tapi kita tak tahu. Ada ke tak ada, kita kena bersiap sedia lah dengan 7 langkah yang saya share tadi ya Adnan. Supaya kalau ada, maka kita pun akan terjejas sedikit sebanyak kerana pinjaman rumah ataupun pinjaman ASB anda ataupun pinjaman peribadi anda. Maka lebihkan sedikit simpanan, bersiap sedia kalau ada. Kalau ada, sediakan payung sebelum hujan ya. Rajin update nombor PIN or password at least 6 months sekali for safety. Betul juga. Aisyah, thanks for sharing. Kena rajin Petua dia rajin. Okay.
Kita memang tahu kena tukar. Tapi yang pentingnya yang rajin tu yang susah Okey, Kamisa, kalau naik installment naik juga kan? Betul Kamisa. Dia memang impact satu negara. Bukan kata you punya rumah je, I punya rumah pun kena impact bila naik interest Tapi kita selalu tengok bahagian hutang. Kerana kita tengok selalu kita tengok hutang bila interest naik, hutang ansuran naik. Kita lupa bila interest naik, simpanan kita punya faedah pun naik. Selalu banyak orang tengok hutang kan, tengok yang negatif. Tapi jarang orang tengok yang positif. Kalau anda ada simpanan dalam anda punya FD ke, saving account ke, anda punya faedah pun naik tapi tak naik banyak lah. Kerana kadar inflasi pun lagi tinggi kan. Tu yang sebenarnya bila dia naikkan interest rate sebenarnya dia nak kurangkan inflasi. Jadi memang ada tujuan di sebalik kenaikan tersebut ya tuan-puan. Cuma kita kena mengharunginya bersama sebagai satu negara lah. Kita kena bersatu padu mengharunginya bersama. Harap-harap selepas ini keadaan ekonomi lagi baik Okey. Jadi nampaknya semua soalan telah dijawab. Adakah soalan yang saya tak jawab, Anis? Ada kata kat sini boleh AKPK boleh ambil tindakan kalau macam ada iklan Along Sepah-sepah zaman tu. Tak boleh. Itu luar bidang kuasa AKPK. Kerana kalau pinjaman Along, dia bukan bawah negara pun. Dia sepatutnya bawah polis saja. Jadi ada juga yang setengah pelanggan datang ke AKPK atas sebab masalah Along. Saya akan share sebenarnya AKPK tak boleh buat masalah Along. AKPK cuma boleh bincang untuk hutang dengan bank saja. Tetapi kalau ada masalah Along, saya boleh rujukkan kepada Persatuan Pengguna Islam Malaysia di mana mereka memang ada sejarah ada kes mereka boleh bantu bincang dengan Along ni untuk pembayaran yang lebih berpatutan dan dengan faedah yang lebih berpatutan supaya hutang tu boleh langsai selepas satu tempoh. Jadi memang ada lah. Jadi AKPK ni bukan setakat hutang bank je datang tanya. Ada macam-macam soalan akan datang tau. Jadi kita ada satu rangkaian social synergy di mana ada banyak agensi bawah rangkaian ini. Kalau you tanya saya soalan yang saya tak dapat nak buat, tapi mungkin saya rasa agensi ni boleh tolong, saya boleh rujukkan ke agensi ini. Jadi kami semua ni bawah satu payung. Itu yang saya kata tak salah kalau anda ada masalah datang tanya, mungkin walaupun AKPK tak boleh bantu pun, kita mungkin ada rangkaian lain yang boleh membantu. Itu panggil social synergy. Jadi maaf, Along kita tak boleh nak kawal iklan dia. Macam scammer lah, scammer pun macam-macam juga bersepah-sepah. Jadi yang penting kita sendiri kena ada kesedaran dan pengetahuan untuk kita buat penurasan filtering yang betul apa pendapat Puan tentang buat pinjaman satu bank untuk cover hutang-hutang wajib, kereta rumah, means hutang-hutang lain dah settle. Sekarang tinggal satu hutang pinjaman ni saja. Okey ke? Boleh Sawah. You boleh cuba buat yang ni, tapi kalau nak settle satu hutang rumah, artinya you refinance the rumah lah. I katakan bukan senang nak settle rumah tapi sebelum you refinance rumah, anda kena tengok berapa faedah yang anda boleh jimat daripada penyelesaian hutang ini dengan faedah yang akan bertambah apabila anda buat pinjaman baru ini, baru anda bandingkan. Jadi dalam langsai hutang jimat berapa faedah. Nak buat hutang baru ni untuk langsai hutang semua ni, berapa faedah akan dibina pula, baru anda banding. Setengah orang dah banding pun memang faedah ni akan lagi tinggi, memang. Tapi dia memang perlu juga cara ini kerana dia nak kurangkan dia punya ansuran. Contohnya kalau anda rasa ini adalah cara penyelesaian untuk anda sementara ini, boleh guna. Tapi saya tak galakkan lepas dah buat macam ni kan. Lepas tu rumah pula anda pergi cari lagi pinjaman lain untuk tutup pula hutang yang kedua ni. Lepas tu pergi cari lagi hutang pinjaman lain untuk tutup yang ketiga pula. Jadi kalau anda rasa dah buat sekali dua masalah tak selesai, contoh, maka jangan buat lagi. Jangan buat lagi, cuba pergi cari jalan yang lain. Contohnya mungkin adakah sebab perbelanjaan saya sebenarnya, ataupun atas sebab saya ada sebab-sebab lain yang saya kena fikir dengan betul yang menyebabkan saya dalam keadaan sebegini berpanjangan, berlarutan. Jadi kalau sekali dua selesai tapi kalau anda rasa anda kerap buat macam tu, maka berhenti.
berhenti korek lubang. Okay, kita tak nak nanti lubang semakin besar di luar kawalan nanti bila pencen semua duit gratuity untuk nak bayar hutang. Lepas tu duit pencen setengah dah setengah pun tak cukup nak bayar hutang juga. Jadi kita nak mengelakkan semua masalah tu nanti. Baik kita fikir masa awal nanti ya. Okay, sekiranya mana-mana penjawab awal pergi dan dapatkan nasihat dari AKPK, ya memang dirahsiakan. Memang dirahsiakan. Kami tak pergi bawah-bawahkan, pergi call agensi ataupun majikan, you punya staff datang, tak ada. Ini memang sulit ya, padi-padi. Okey, tuan-puan. Okey, jadi saya rasa ini saja. Jadi terima kasih ke atas soalan semua yang ditanya. Jadi itu yang saya katakan, dah tanya lagi banyak sharing kan. Lebih interaksi. Okey, maka saya terima kasih kepada tuan-puan atas perhatian dan masa yang diberikan. Minta maaf ya kalau saya terlanjur kata. Maka saya paskan masa ni kepada Anis balik ya. Okey, terima kasih banyak Puan Tun Kain ya. Kerana sudi meluangkan masa dengan kita pada hari ini ya. So, begitulah tuan-tuan dan perempuan ya, diharap tuan-tuan dan perempuan dapat manfaat daripada apa yang disampaikan. So, kita tunggu berita pada 30 Ogos ni macam mana. So, kita harap dapat kita digest maklumat hari ni macam mana kita nak uruskan keuangan kita kan. Alright. So, terima kasih tuan-tuan dan perempuan, Puan Tun Kain. So, sebelum kita menutup tirai kita ya, untuk sesi perkongsian kita pada hari ini, webinar kita. So, dipohon tuan-tuan dan perempuan untuk mengisi maklum balas penilaian untuk program kita ya. Seperti di pautan yang telah diberikan sebentar tadi. Okey. So, insyaAllah nanti kita berjumpa lagi lah untuk sesi yang akan datang lah sekiranya ada. Kita akan war-warkan kepada tuan-tuan dan perempuan ya. Alright. So, terima kasih banyak Puan sekali lagi. Sama Anis. Alright. Okay, saya minta diri. Okay, baik Puan. Okay, bye. Okay, bye. Okay, tuan-tuan dan perempuan jangan lupa ya, isi kita punya link maklum balas penilaian khusus kepada warga MPIC pun boleh isi juga. Yang ni pun kepada agensi di bawah sediaan KPPK kan. Khusus yang telah dihadiri tu tak apa, letak je financial wellness kan sebab terlampau panjang kan. Tarikh khusus tu hari ni lah ya, 23. Tamat pun hari ni juga 23. Tempat khusus secara online ya. Okey, penganjur khusus bahagian pengurusan sumber manusia ya, BPSM. Alright. Okey, bahagian tuan-tuan dan perempuan ya. Agensi kalau ada kat sini saya tengok banyak daripada lembaga minyak sawit Malaysia ya, MPOB, MTIB juga, lembaga kayu, lembaga koko pun ada ya. Boleh isi. Kalau ada apa-apa cadangan, boleh tuan-tuan dan perempuan utarakan kan. Mungkin minta anjurkan lagi pada tahun-tahun hadapan ke, atau tajuk yang lebih spesifik ke macam mana kan. Kita boleh scan kepada kod QR seperti di paparan.
Ya. Dia nak slide. Oh, slide. Okey, slide nanti kita akan share. Puan Kamisah okey. Okey, nanti kita dapat daripada penceramah Puan Tun Khair, nanti kita share dengan you all Okey. Terima kasih ya semua sudi hadir. InsyaAllah masa-masa ke depan nanti ada lagi kita akan jemput tuan-tuan dan perempuan lagi